Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a'u lil huda dalalah 'alal khair ibtigha' wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa mardatihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sambung sesi kedua kita bersama saya Muhammad Hamzah daripada Jabatan Dakwah, Ketua kepada Jabatan Dakwah. InsyaAllah saya diberi peluang untuk mengadakan kuliah duha buat kali kedua yang diberikan jodoh daripada kitab hadis yang bernama Mukhtarul Hadithus Syarif. Maka kitab Mukhtarul Hadithus Syarif ini adalah kitab-kitab hadis, iaitu pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi saya telah pun terangkan kitab ni pada sesi kita yang pertama. Saya berikan sedikit ulasanlah bagi ringkasan bagi kitab ini bagi sesi kita yang kedua. Jadi kitab yang kita ambil ini, yang kita mempelajarinya insya-Allah adalah kitab-kitab hadis pilihan yang diberi nama sendiri Pilihan Hadis Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana hadis-hadisnya semua dikumpulkan diambil daripada satu lagi kitab hadis yang lain yang dikumpulkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini tidak lain tidak bukan adalah guru dan juga mentuanya Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu sendiri. Habib Muhammad Haddar pula kitab hadisnya bernama Syifa'us Saqim, bernama Penyembuh Pesakit. Jadi kitab hadis yang dikumpulkan oleh Habib Muhammad ni bernama Syifa'us Saqim, Penyembuh Pesakit. Daripada situ Habib Omar mengambil beberapa buah hadis, sebanyak 59 hadis yang ringkas saja, yang pendek, yang padat, dijadikan satu kitab yang diberikan nama kitab ini, Pilihan Hadis Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terangkan juga satu keunikan kitab ini, kitab hadis yang kita pelajari ini adalah di mana setiap hadis itu susunannya bermula daripada huruf hijaiyah. Jadi kita belajar daripada hadis pertama kan, nanti dia ada alif, kemudian berapa buah hadis alif, kemudian ba, berapa buah hadis ba, kemudian ta, tha, sehinggalah huruf ya, huruf hijaiyah yang terakhir. Itu adalah keunikan kitab hadis ini. Dan di antara keunikan yang kita sebutkan tadi secara ringkas, hadis yang dipilih sebenarnya adalah hadis yang ringkas, yang mudah untuk kita fahami, mudah untuk kita pelajari sebagai permulaan kita mempelajari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita insya-Allah pada hari ini diizinkan untuk kita untuk mempelajari hadis yang kedua daripada 59 hadis ini insya-Allah. Kita telah pun mengkaji akan hadis yang pertama berkenaan dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Kita bahaskan bagaimana, apakah maksud niat, tempatnya, hukum niat itu, melafazkan niat itu sendiri. Kita menceritakan juga bagaimana perbezaan niat dan disertakan dengan amalan kita. Jadi itu semua telah kita kupaskan pada sesi yang lalu, pada bulan yang lalu. Sekiranya para penonton nak dengarkan, boleh kita go back, kita semak balik bulan yang lalu, minggu yang keempat, ahad yang keempat, kuliah duha berkenaan dengan hadis yang pertama yang tersebut. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung dengan hadis yang kedua. Kita akan bacakan hadisnya sangat ringkas. Dia sangat pendek dan sangat padat. InsyaAllah kita cuba kupaskan dan memberikan pemahaman agar dapat kita manfaatkan bersama-sama insyaAllah. Wa bihi ilahi an qala radhiyallahu ankum qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam abghadur rijali ila Allahi al-aladul khasim.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yang artinya manusia yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling sengit perkelahiannya. Manusia yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling sengit perkelahiannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ni hadisnya ringkas. Kita pelajari. Kita lihat berapa perkataan aja ni. Abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Ada 6 perkataan hadisnya. Kan Rasulullah SAW telah bersabda abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Ada 6 buah perkataan saja hadis yang kita pelajari ini pada hari ini insya-Allah. Kita lihat sebelum ini perawi hadis ini daripada kalangan sahabat tidak lain tidak bukan adalah bukan sahaja seorang sahabat tetapi seorang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah di antara perawi hadis ini, dan kita kenal sedikit Sayyidatina Aisyah ni adalah isterinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah antara perawi, Sayyidatina Aisyah adalah antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan sahabat-sahabat secara keseluruhannya. Dikatakan Sayyidatina Aisyah telah meriwayatkan sebanyak 2220 hadis. Sebanyak 2220 hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin boleh pastikan lagi lebih kurang lebih 2220 hadis. Ikan dia di tempat yang kedua ataupun ketiga setelah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah kan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, kemudian disusuli oleh Sayyidatina Aisyah sebanyak 2200 hadis. Dan Sayyidatina Aisyah juga kita tahu tidak lain tidak bukan adalah anak perempuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni kita tahu sahabat Nabi yang paling rapat, yang paling disayangi Nabi, dan Nabi juga menyayanginya, dan Sayyidina Abu Bakar juga menyayangi Nabi sangat-sangat. Antara sahabat yang banyak berkorban kepada Nabi, yang banyak mengerahkan tenaganya, wang ringgitnya, bahkan keseluruhan wang ringgitnya, mengeluarkan keseluruhan wang ringgitnya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan di jalan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak asing lagi Sayyidina Abu Bakar. Dan kita tahu juga adalah Sayyidina Abu Bakar ni adalah khalifah yang pertama setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memang tak asing lagi lah dengan nama-nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dengan nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka ni adalah di antara sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu kelebihan kita boleh ceritakan sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memujinya dan mengangkatkan darjatnya dengan berkata bahawasanya di dalam sebuah hadis yang bermakna sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam erti bahawasanya jika kita meletakkan keimanan semua umat Islam di satu neraca, kemudian kita meletakkan keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di neraca yang lain, maka akan beratlah timbangannya imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan kalau kita nak timbangan yang satu ni semuanya keimanan semua umat Islam, yang timbangan yang lain ni yang lagi satu semuanya adalah keimanannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka tak boleh nak ditanding keimanannya semua umat Islam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan kelebihan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Kelebihan yang ada, darjat yang amat tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah. Jadi kita lihat pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, hadis yang ringkas yang kita katakan tadi, kita lihat dari segi makna lafaznya. Rasulullah SAW bersabda, abghad ar-rijal ilallah. Abghad tu maksudnya yang dibenci. Kan dari segi bahasa Arabnya yang dibenci. Jadi di sini manusia yang paling dibenci ilallah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi lafaz abghadur rijal,
Abghad tu yang kita katakan dibenci. Abghadul rijal, manusia yang paling dibenci. Ilallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini al-aladul khasim. Di sini saya ringkasnya yang paling sengit perkelahiannya. Yang paling sengit perkelahiannya. Akan tapi kita lihat dari segi Arab, dari segi bahasa Arab, ada perbezaan di antara al-alad dengan al-khasim. Al-aladul khasim. Al-alad tu adalah asyadidul khusumah bil batil. Dia yang sengit perkelahiannya, dan lebih lagi perkelahiannya tu dengan kebatilan, dengan perkelahian yang batil, yang salah. Al-khasim adalah al-haris alal khusumah. Jadi kita lihat al-alad tu adalah orang yang berkelahi dan perkelahiannya semua adalah di atas kebatilan. Kemudian al-khasim yang haris alal khusumah, yang sering, yang suka melakukan perkelahian. Yang suka melakukan perkelahian. Jadi al-aladul khasim ni gabungan makna, bermaksud orang yang suka melakukan perkelahian, dan perkelahiannya itu adalah pada benda-benda yang salah. Maknanya perhujah-hujahnya salah, niatnya salah, tujuannya salah. Jadi itu adalah manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita kupas lagi maksud hadis ini, bila kita mengambil lafaz abghad, abghad ini maksudnya yang dibenci, kan, yang dibenci. Jadi apakah itu maksud yang kita boleh ambil lafaznya, yang kita boleh ambil daripada hadis? Secara zahirnya yang dibenci, maknanya Allah SWT benci orang yang suka argue, orang yang suka berkelahi, ataupun macam mana. Jadi kita lihat di sini, kalau kita balik kepada tauhid, sesungguhnya Allah SWT itu dijauhkan daripada sifat-sifat yang bersifat yang ada kekurangan pada sifat tersebut. Contohnya sifat marah, kan, sifat lemah, sifat tidak berdaya. Itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, dan sifat ini tidak boleh kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah maksud dibenci di sini? Adalah maksud zahir sifat tersebut, maknanya Allah marah orang tu, Allah benci orang tu. Di sini kita lihat itu bukan maksud zahir yang kita faham. Maksud abghad di sini yang dibenci adalah ab'ad. Dalam bahasa, dalam makna hadis ini bermaksud ab'ad, maknanya yang dijauhkan. Dia bukan dibenci dari segi lafaz, tapi maksudnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala pula bukan bermaksud jauh dari segi distance, dari segi masafah. Sebab kalau kita katakan dari segi tempat, kan, kalau kita dari segi jauh, dari segi zahirnya, ini kita katakan lagi Allah SWT memerlukan tempat. Dan kalau kita balik kepada tauhid, kan, kepada akidah kita, kita tahu bahawasanya Allah SWT itu adalah Tuhan yang tidak memerlukan tempat sama sekali. Dia tidak memerlukan tempat dan masa sama sekali. Jadi maksud di sini adalah maksud maknawi. Maksud yang dijauhkan di sini maknawi. Jadi contohnya juga bila kita kita katakan kita rasa jauh dengan orang lain, tak bermakna kita dari sudut dari sudut zahirnya. Mungkin jauh dari sudut maknanya, maknawi. Orang-orang Arab mengatakan kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Kan, orang-orang ulama mengatakan berapa ramai orang yang dekat tetapi rasa jauh, berapa ramai orang yang jauh tapi rasa dekat. Kam min qaribin ba'id, yang dia dekat dia rasa jauh, tapi yang ba'idin qarib, tapi orang yang jauh rasa dekat. Jadi kadang-kadang kita lihat bagaimana kalau kalau kita duduk dengan kawan-kawan kita, ataupun dengan ahli keluarga kita, walaupun kita sama-sama dengan mereka, kan, kita duduk berbual, bersembang ke, kan, duduk, tapi kalau kita main handphone je, kan, jadi kita tak bersama dengan kawan kita. Walaupun dia di hadapan kita, tapi pemikiran kita, kan, masa kita bukan pada mereka, pada benda lain. Walaupun dari segi masafah, dari segi dari segi dekatnya tu memang dekat lah, kan. Kita dekat dengan kawan kita, dengan anak kita, isteri kita. Kita dengan anak isteri, tapi kita punya tangan kita dekat handphone, kita main handphone ke, kita ada komputer ke, kita ada laptop, kita ada tablet ke. Walaupun kita depan isteri kita, depan anak-anak kita, tapi tumpuan kita, masa kita, kita punya attention kita, fokus kita bukan pada mereka, pada benda lain yang jauh.
Jauh kita tengah fikir pasal kerja, kita tengah tengok bola yang jauh beribu batu ke, walaupun mereka bersama dengan kita. Jadi kita lihat bagaimana tak bermaksud jauh di sini bukan juga bermaksud dari segi distance lah, dari segi tempat. Jadi ini adalah kita boleh lihat maksud di sini. Jadi kita nak kaitkan bahawasanya kita faham bahawasanya Allah SWT itu jauh daripada sifat kekurangan. Itu yang kita nak katakan di sini. Allah SWT itu jauh daripada sifat kekurangan sama sekali. Jadi yang mungkin dia jauh di sini adalah dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh katakan itu maksudnya dia rasa jauh, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ab'adur rijal ila Allah, abghadur rijal, manusia yang dibenci ataupun manusia yang dijauhi, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling sengit perkelahiannya, al-aladul khasim. Jadi al-aladul khasim ni orang yang suka bertengkar, yang suka berkelahi. Kenapa Allah SWT benci orang ini sangat-sangat, ataupun kenapa orang ini dijauhkan oleh Allah SWT sangat-sangat? Ni yang kita nak memahami. Apakah keburukannya orang yang suka berkelahi? Kita lihat Al-Imam Al-Ghazali sendiri meletakkan keburukan berkelahi ini di antara keburukan yang paling tinggi daripada keburukan-keburukan yang dilakukan oleh lidah, oleh lisan. Keburukan lisan yang dilakukan oleh manusia itu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah meletakkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sebanyak 20 keburukan yang dilakukan oleh lidah. Dan keburukan perkelahian adalah keburukan yang keempat ataupun yang kelima, tentang keburukannya berkelahi. Jadi bila kita bercakap perkelahian, kita nak kena separatekan, kita nak kena asingkan perkelahian dengan perbincangan. Kalau orang berbincang, kita adakan discussion, berbeza dengan orang yang berkelahi, argue semata-mata kerana nak berkelahi, ataupun semata-mata nak menegakkan ideanya, ataupun nak mengatakan yang dia ni betul, ataupun nak mengatakan yang dia ni sahaja yang mengetahui, atau nak mengatakan yang dia ini lebih bagus, atau nak mengatakan yang orang lain yang dia kelahi ini tidak bagus, atau nak mengatakan orang yang dia argue ini, orang yang dia berkelahi ini salah, dan dia ni betul. Jadi itu adalah pemikiran orang yang berkelahi yang kita tidak mahu ikut. Yang kita boleh ambil contoh daripada hadis ini yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beza dengan perbincangan. Kita kalau berbincang, kita bertukar pandangan, bertukar idea. Kita mendengar saranan orang lain, kita mendengar pandangan orang lain, kita melihat bagaimana kita boleh belajar daripada orang lain, kita boleh mengambil iktibar, mengambil manfaat daripada orang lain. Ini adalah perbincangan. Hatta jika ia berlaku kepada perkelahian, tetapi ia bukanlah perkelahian yang membawa kepada perkara-perkara yang negatif, yang tidak bagus, yang kita sebutkan pada awal tadi. Tapi jika kita berkelahi ataupun berdiskusi untuk mengambil faedah dan manfaat daripadanya, itu perkelahian ataupun itu perbincangan yang bermanfaat, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam agama Islam kita dibolehkan. Tapi kalau orang ni dia suka argue je, kita jumpa dia nak argue, dia nak berkelahi dalam apa jua bentuk perbualan. Kita bual dengan dia kan, setiap perkara yang kita bual, dia nak argue, dia nak berkelahi. Nak katakan apa tadi, tujuannya tu tadi yang kita sebutkan lah, sebab ada dia ni nak cakap dia ni betul, dia ni bagus, dia ni lebih hebat daripada orang lain, dia ni lebih mengetahui daripada orang lain ni tidak betul, orang lain ni ada kekurangan, orang lain ni yang salah. Dia nak menunjukkan dia lebih mengetahui daripada orang lain. Itu semua adalah tujuan-tujuan yang di mana orang ni dia suka berkelahi atas sebab itu.
Dan inilah yang dimaksudkan oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya orang yang menjauhkan daripada berkelahi dan dia di dalam kebenaran, Allah SWT akan memberikannya, membinanya syurga, membinanya rumah pada syurga yang teratas. Jadi kalau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang artinya kita mengelakkan daripada perkelahian, nak argue, walaupun kita benar, walaupun kita betul, tapi kita nak elakkan, Allah SWT akan membinakan kita rumah di syurga yang tinggi. Dan jika kita mengelakkan perkelahian, makna hadis ni, jika elakkan perkelahian dan kita salah, Allah SWT akan tetap membinakan kita rumah di pada syurga yang terendah. Kita lihat bagaimana kita mendapatkan ganjaran daripada Allah SWT kerana kita mengelakkan diri kita daripada melakukan perkelahian yang sia-sia sahaja. Walaupun kita berkelahi, walaupun kita tidak berkelahi dan kita salah, kita dapat pahala. Kalau kita tak berkelahi juga, kan, kita tak argue, walaupun kita betul, dapat pahala yang lebih lagi. Ini adalah maksud bagi hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana sabdanya Rasulullah SAW qala man tarakal mura wa huwa muhaqqun bunya lahu baitun fi a'lal jannah. Man tarakal mira, dia tinggalkan perkelahian, wa huwa muhiq, dan dia benar, bunya lahu baitun fi a'lal jannah, akan dibina untuknya rumah yang paling tinggi di syurga. Man tarakal mira wa huwa mubtilun, barang siapa yang meninggalkan perkelahian, wa huwa mubtil, dan dia pun salah. Bunya lahu baitun fi rabadil jannah, dia akan dibinakan di dalam syurga rumah, dia akan dibinakan rumah di dalam syurga yang terendah. Jadi dia win-win situation sini. Dia kalau tak argue, walaupun dia salah, dapat pahala. Kalau dia tak argue, walaupun dia betul, dapat pahala yang lagi lebih. Both dia dapat win-win situation. Kerana apa? Dia mengelakkan daripada perkelahian yang tidak mendatangkan faedah. Jadi zaman sekarang ni kita jangan rasa macam aku ni tak suka argue, aku ni tak suka berkelahi. Jadi insya-Allah lah aku selamat. Jadi aku terselamat daripada maksud hadis ni, orang yang dijauhkan oleh Allah SWT, oleh orang yang dibenci. Sekarang ni zaman moden. Sekarang ni zaman di mana perkelahian berlaku walaupun kita tak buka mulut. Kita tak buka mulut tapi perkelahian berlaku. Di mana kita boleh melihat perkelahian ini? Kita boleh melihat sekarang di wadah-wadah social media. Media sosial. Di media sosial kita lihat sama ada di Facebook, sama ada di Instagram, sama ada di Twitter, kan? Jadi mereka ni comment section kita lihat. Hatta di YouTube pun ada comment section. Jadi kita lihat semua wadah-wadah sosial media ni, kan, tempat-tempat komen dia tu semua adalah tempat di mana orang berkelahi dengan satu sama yang lain. Dalam apa jua topik dan bentuk. Kalau pasal berita, berita ni, dia akan start komen lah. Yang lain tak setuju, saya tak setuju dengan idea awak. Dia balas balik, dia komen balik. Kenapa tak setuju pula? Saya cakap ni betul apa? Saya tak setuju sebab gini-gini. Saya pun rasa awak yang salah, saya yang betul sebab gini. Jadi dia punya komen dia macam gitulah. Dia pun bentuk perkelahian juga, kan? Ini pun juga bentuk perkelahian yang disebutkan dalam hadis. Kerana dia tidak bermanfaat, dia tidak mendatangkan faedah, dan bentuk perkelahiannya adalah untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengatakan yang engkau salah, aku yang betul. Jadi kita lihat benda ni pun berlaku sekarang, berleluasa. Tak bermakna ni kita tak berkelahi, aku tak argue apa, aku dengan kawan aku semua bagus. Tapi padahal masa zaman sekarang ni lah banyak sebenarnya berlaku perkelahian yang dimaksudkan dalam hadis, yang berlaku di alam maya. Berlaku virtually, kan? Jadi kita pastikan jangan kita terjerat dengan perkelahian sepegini.
Walaupun tak bersuara tapi tangan tu kita type. Kalau zaman sekarang orang kata apa, keyboard warrior dia kata keyboard warrior dia pula. Jadi kita lihat berlaku dengan mudah berlaku perkelahian sebegini dekat comment section di wadah media sosial. Mana-manalah awak tengok dekat YouTube ke, dekat Facebook, dekat Instagram ke, apa jua bentuk topik. Kalau bola, bola dia kata ni tim ni tak bagus, tim satu lagi bagus. Player ni tak bagus, player ni lagi bagus. Kenapa player ni bagus? Sebab ni dia punya statistik dia. Player ni tak bagus sebab statistik player lagi satu lagi bagus. Dia argue macam gitu. Kalau tentang pasal berita pula, ini orang ni patutnya memang diberikan hukuman yang lebih. Orang ni patutnya tak patut diberikan hukuman sebegini. Dia punya argument dia is endless, tak habis-habis, tapi dia tak mendatangkan apa jua manfaat. Dan orang argue for the sake of arguing. Orang berkelahi kerana mereka hendakkan berkelahi sahaja. Ini yang kita berlaku, yang sangat berleluasa, yang kita patut ambil iktibar. Kita patut ambil pengajaran. Jangan sampai kita terjebak dalam perkelahian sebegini, kerana ianya tak mendatangkan manfaat sama sekali. Jadi ini yang berlaku sekarang ini, perkelahian sebegini yang kita patut ambil iktibar. Kita lihat, kalau kita jauhkan daripada perkelahian, walaupun kita salah, kita dapat pahala, dapat rumah di syurga, walaupun syurga yang terendah. Tapi kalau kita jauhkan perkelahian, walaupun kita betul, dapat pahala juga, dapat rumah yang di syurga yang teratas. Dan ini adalah di antara perkara-perkara perkelahian ini adalah perkara-perkara yang di mana dia boleh menjatuhkan seseorang itu walaupun seseorang itu mendapatkan hidayat. Ulama mengatakan bahawa sesungguhnya seseorang kaum itu boleh melakukan dalalah, boleh terpesong walaupun dia telah menerima hidayah. Walaupun dia telah menerima hidayah, maknanya seseorang tu dia daripada dulu dia tak pernah belajar ilmu agama, tapi alhamdulillah dia dapat hidayah untuk belajar ilmu agama. Jadi dia boleh terpesong dengan berjidal, dengan berkelahi. Bila dia dah belajar, dia rasa aku belajar ni, aku belajar tu, aku rasa ni betul, orang lain ni buat salah, aku rasa aku buat betul. Dia berkelahi dengan orang tu. Apa yang kau buat ni salah, aku buat ni betul. Jadi kalau orang tak terima, dia berkelahi dengan orang tu. Kita lihat bagaimana di satu masa tu dia mendapat hidayah. Dia tak belajar, dia tak tahu ilmu agama, maka Allah membukakan jalan hidayah untuk belajar ilmu agama. Tetapi kerana dengan perkelahian, dengan berjidal itulah dia telah melakukan dalalah yang besar, melakukan kesalahan yang besar, melakukan dia telah terpesong daripada hidayah yang diterimanya awal tadi. Kita mesti ambil iktibar daripada perkara ini. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, memang dari segi dia kan dapat belajar untuk ilmu tu bagus, tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berpesan kepada kita bahawasanya la tata'allamul ilm li thalath. Jangan kita belajar menuntut ilmu kerana 3. Wala tatrukuhu li thalath. Dan jangan pula kita tinggalkan menuntut ilmu kerana 3 perkara. Apakah perkara ni? La tata'allamuhu litamari bihi. Jangan kau belajar ilmu agama supaya kau dapat berkelahi, dapat berjidal dengan orang. Wala litubahi bihi. Kita belajar ilmu untuk kita bermegah-megah. Wala litura'i fihi bihi. Kita belajar ilmu untuk kita menjatuhkan orang lain. Untuk jatuhkan orang lain. Jadi kita jangan belajar ilmu, kita jangan belajar ilmu kerana 3 perkara ini. Sama ada kita belajar ilmu untuk berkelahi saja, ataupun kita belajar ilmu kerana kita nak bermegah sahaja, ataupun kita belajar ilmu kerana sebab kita nak menjatuhkan orang lain. Wala tatrukuhu li thalath. Jangan pula kita tinggalkan belajar ilmu kerana 3 perkara. Sebabkan 3 perkara ni kita tak nak menuntut ilmu. La tatrukuhu haya'un min talabih. Jangan kita tinggalkan menuntut ilmu kerana kita malu nak menuntutnya. Malu nak belajar ilmu, kita tinggalkan. Ini Sayyidina Umar kata jangan kita buat macam itu. Kita malu, sebab tu kita tak belajar. Kita malu nak bertanya, jadi kita tak tanya. Padahal kita sangat ingin tahu. Jadi yang kedua, la tatrukuhu wala zahadatan fihi. Kita tak nak berusaha menuntut ilmu. Kerana kita perlu berusaha,
disebabkan ilmu itu kita kena berusaha untuk pelajarinya, kita tinggalkanlah, tak naklah. Sebab kena kerja keras, sebab kena meluangkan masa, fokus kita, tenaga kita. Jadi kita tinggalkanlah, tak naklah. Penatlah aku nak belajar ni sebab aku kena luangkan masa. Aku dah lah kerja malam nak belajar ke dan sebagainya kan, ataupun aku dah lah kerja hujung minggu aku nak kena hadir kelas. Susah payahlah, tak naklah. Sayyidina Umar kata jangan. Jangan tinggalkan, walaupun susah payah, jangan tinggalkan ilmu. Wala ridan bil jahl minhu. Wala ridan bil jahli minhu. Dan jangan pula kita tinggalkan ilmu kerana kita redha dengan kejahilan pada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ni sangat besar. Kita tak tahu tak apa, kita redha dengan kejahilan yang menimpa diri kita. Jadi Sayyidina Umar berpesan, menasihatkan kepada kita agar jangan kita menuntut ilmu kerana 3, dan jangan kita meninggalkan menuntut ilmu kerana 3 perkara. Jangan kita menuntut ilmu kerana kita nak berkelahi, ataupun nak bermegah-megah, ataupun nak menjatuhkan orang lain. Dan jangan pula kita tinggal menuntutkan ilmu kerana kita malu untuk menuntutnya, ataupun kita tidak mahu berusaha, ataupun kita redha dengan kejahilan yang ada pada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita berbalik kepada perkelahian. Kita tidak mengatakan bahawasanya perkelahian, setiap perkelahian itu adalah perkelahian yang salah, ataupun setiap perkelahian itu tidak diterima sama sekali. Kita nak kena lihat kepada niat seseorang itu melakukan perkelahian ataupun dia nak berdiskusi. Kalau niat dia tu memang betul, niat dia itu tujuan dia baik untuk berdiskusi, untuk bertukar pandangan, untuk saling belajar di antara satu sama lain, jadi itu tidak mengapa. Itu dibenarkan di dalam Islam. Itu dibenarkan. Kita boleh lihat contoh. Contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda laku peristiwa di perang Badar. Peristiwa di perang Badar. Okey, baginda Muhammad SAW itu dia dengan sahabatnya ketika keluar untuk melakukan peperangan Badar, mereka sampai di satu kawasan. Jadi satu kawasan ini sampai di satu lokasi. Jadi mereka nak ke lokasi dan mereka sampai ke lokasi tersebut. Tetapi lokasi itu adalah lokasi yang kurang tepat lah. Lokasi yang kurang tepat. Jadi sahabat mereka dengan adab mereka kan, dengan hati mereka yang penuh dengan ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi dengan cara yang baik, wahai Rasulullah, adakah tempat lokasi yang kita ada ni sekarang ini adalah wahyu yang Allah berikan kepada kamu untuk kita berada di sini, ataupun ra'yun wal musyawarah, ataupun ini adalah setakat pandangan dan juga tempat untuk kita untuk kita berdiskusi. Boleh untuk kita terbuka untuk diskusi lagi, untuk discussion lagi. Nabi kata, la bal ra'yun wal musyawarah. Nabi menjawab, tidak, dia bukan wahyu. Sebab kalau wahyu, kalau Nabi kata wahyu, sahabat akan tanya, of course, sam'an wa ta'atan. Oh, kita dengar, ni wahyu Allah, kita dengar. Tapi Nabi kata, tidak, ini bukan wahyu Allah. Ini ra'yun wal musyawarah. Ini adalah pandangan dan terbuka kepada perbincangan. Maka sahabat pun berkata, ya Rasulullah, kami rasa ini bukanlah lokasi yang betul yang patut kita ada. Dan Nabi kata, alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Nabi berterima kasih kepada mereka. Nabi kata kepada sahabat, mari kita beredar untuk ke lokasi yang betul, yang tepat. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka menerima pandangan. Nabi tak rasakan, aku ni Nabi, aku ni Rasul, aku ni tak ada dosa, aku ni maksum, aku ni adalah hamba Allah yang sangat disayangi. Kau dengarlah pandangan aku yang paling tepat. Tapi kita lihat pelajaran daripada sini, tawaduknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan kepada kita untuk kita menerima pandangan orang lain, terbuka menerima pandangan, terbuka dengan idea yang lain, terbuka bahawasanya kadang-kadang tu kita boleh jadi salah, kita boleh jadi betul.
Jadi Nabi kata, oh betul kita ni tempat ni mungkin kurang elok, lokasi ni bukan elok. Jadi kita pindahlah ke lokasi yang lebih elok lagi daripada lokasi ini. Oh, Nabi terbuka dengan pandangan, dengan perbincangan daripada sahabat-sahabat. Dan kita lihat bagaimana adabnya sahabat-sahabat, adabnya mereka dalam menasihati Nabi, dalam menegur dan membuka perbincangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adab, dengan sopan santun. Ini adalah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang berlaku di peperangan Badar ini. Di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullahu alaihim. Jadi itu sahaja kita lihat, itu sahaja adalah ringkasan daripada penerangan daripada hadis kita pada hari ini. InsyaAllah kuliah doha kita akan bersambung pada bulan hadapan, pada minggu yang keempat dengan hadis yang seterusnya. Kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada menjadi orang yang suka berkelahi, dan juga tidak bercakap melainkan yang baik-baik sahaja, sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu dengar apa hadisnya, Rasulullah bersabda apa, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sama ada dia berkata yang baik ataupun dia berdiam diri. Maka kita berdoa kepada Allah SWT agar menjadikan kita orang yang sedemikian, orang yang hanya bercakap baik sahaja, tidak bercakap melainkan kebaikan sahaja, dan dijauhkan daripada perkelahian yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat, yang mengundang marah dan mengundang kita dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita bertemu lagi di sesi kuliah duha yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.